Okay, apa khabar semua yang ada ni adalah kategori agent ataupun kategori apa uh, apa sebenarnya. Okay, ataupun DS ataupun founder. Okay, sebelum tu kita sesi ni kita mulakan dulu dengan Ummul Kitab Al-Fatihah lah. Okay, Auzubillah. Okay, Alhamdulillah. Terima kasih kepada semua yang join sesi live ni. Okay, sesi live malam ni adalah topik dia adalah 4 perkara ni akan bantu anda berniaga dengan senyum dan buat untung. So ada tak kat sini yang ada kes buat bisnes tapi bila kira untung tu macam tak berapa nak untung. Tak berapa nak untung. Okay, Fifi Neni kata Assalamualaikum. Waalaikumsalam Fifi Neni. Okay. Ada tak kat sini boleh komen kat situ status anda sama ada agent ataupun dropship ataupun founder ataupun apa. Mungkin boleh akan membantulah proses untuk cikgu explain macam mana kita nak buat bisnes ataupun kita berniaga, kita boleh senyum dan kita dapat untung yang orang kata sepatutnya lah, untung yang membuatkan kita boleh long term dalam bisnes kita. Okay, boleh dengar tak setakat ni? Cikgu lupa nak check sound tadi. Boleh dengar dengan baik tak? Okey, Zaliha kata dropship, ada dropship. Okey, terima kasih Zaliha. Okey, Zaliha kata jelas suara. Okey, terima kasih. Tuan Syamim kata boleh, Alhamdulillah. Okey, so kita terus kepada topik malam ni. So biasanya orang ataupun peniaga lah ataupun usahawan lah, okay, banyak yang cikgu dengar lah. Okay, cikgu dengar pertama rasa buat sale tu dah banyak dah tapi untung tak untung sangat. Ada yang mengadu cikgu dah buat ratus-ratus ribu ni setiap bulan, 500,000. Tapi bila kira untung macam tak ada sangat pun untung. Dan masih struggle untuk orang kata selesaikan overhead dan sebagainya. Ada juga yang bagi tahu stok ni rasa macam habis je sokmo cikgu. Tapi tak tahu duit tu ke mana. Ada tak kat sini yang macam tu juga? Ambil stok dengan apa leader ataupun ambil stok dengan HQ, jual habis. Tapi untung tiap kali nak restock je tak cukup modal, tak cukup duit. Nak kena korek duit lain pula. Tu situasi yang kedua lah. Situasi yang kedua. Situasi yang ketiga ni takut nak ambil staff untuk kembangkan bisnes sebab tak nampak untung. Kebanyakan yang baru start lah, yang baru start ni dia tahu dia perlukan orang kata staff untuk dia lebih grow, untuk dia lebih kembangkan bisnes. Tapi dia takut nak ambil sebab takut tak mampu nak bayar gaji staff. Ada tak ketiga-tiga situasi yang cikgu bagi tahu kat sini terjadilah pada anda yang hadir sesi live ni? Kalau belum terjadi, Alhamdulillah. Kalau belum terjadi, Alhamdulillah, mungkin malam ni anda akan belajar sesuatu supaya kita dapat elak situasi-situasi sebegini.
Kalau dah berlaku juga, terjadi juga pun, alhamdulillah juga. Kita boleh belajar daripada kesilapan yang kita dah buat. Pengalaman kita. So pengalaman tu orang kata mahal lah. Okey, jelas tak setakat ni? Jelas? Jelas ke setakat ni? Okey. So apa sebabnya berlaku situasi buat bisnes ni macam tak untung? Siapa tahu PNL ni? Ada tak yang kat sini tahu tentang PNL? Ada tak yang join live ni tahu tentang PNL? Ke first time dengar ataupun tak pernah dengar tentang PNL ni? Tuan Syamin kata profit and loss. Betul lah tu. Okay, betul lah tu. So, benda ni berlaku sebab pertama adalah tak tahu buat profit and loss. Tak tahu buat profit and loss. Kalau founder dia suruh staff buat. Tapi dia tak tahu apa signifikannya data-data yang ada dalam profit and loss tu. Yang kedua, ada kes ni dia tahu profit and loss setiap bulan buat profit and loss. Siapa kat sini setiap bulan buat profit and loss tapi sekadar buat je lah, tak pernah analisa. Tak pernah analisa. Anda situasi yang mana? Situasi tak tahu nak buat ataupun buat tapi sekadar buat sahaja? Satu atau dua? Satu atau dua situasi anda? Ada siapa yang nak komen situasi sekarang satu atau dua ataupun macam mana keadaannya? Zaleha kata tak tahu nak buat. Zaleha dah berapa lama tu buat bisnes tu? Dah berapa lama ni buat bisnes? So tak tahu nak buat. Okay. Right. So jangan risau kalau situasi satu ataupun situasi dua. So insyaAllah malam ni akan kata belajar sesuatu. So kalau lama dah sepatutnya memang kena wajib lah sebab profit and loss ni benda yang sangat penting. Okay, benda yang sangat penting. Mungkin anda tak nampak lagi dia punya kepentingan. Nanti kejap lagi cikgu akan tunjuk dia punya kepentingan tu macam mana. So, apa yang cikgu nak share malam ni, perkara ni kena kuasai supaya kita boleh bisnes dengan senyum dan kita boleh buat untung. So, dah ready dah apa nak tahu perkara tu. 4 perkara yang cikgu kata perlu buat supaya kita boleh jalankan kita punya bisnes kita dengan senyum dan buat untung lah. Okay, siapa yang dah ready tu boleh tolong komen sikit. Cikgu nak tengok jugalah siapa yang dengar ni supaya bersemangat sikit nak share ni. Okay, so terima kasih Puan Zaleha, Puan Nina. Okay, right. So benda ni sangat-sangat mudah.
walaupun dah baru berniaga ke, lama berniaga ke, malam ni juga boleh buat. Malam ni juga boleh adakan PNL ni. Okay. So, 4 perkara ni yang pertama adalah benda yang paling penting adalah rekod jualan. Okay, rekod jualan perlu ada. Ada setengah orang, cikgu ada tak sistem yang boleh rekod? Ni cikgu nak bagi tahu tips sikit. Kalau kita baru start, kita modal kita terhad, kita boleh record manually. Belajar record manually dulu. Bila dah orang kata sale dah okey, dah mula buat untung, and then bolehlah cari orang kata apps ataupun sistem untuk buat proses record jualan. Yang penting adalah record. Cikgu ingat waktu cikgu start, cikgu buat first million dulu, cikgu hanya record guna Excel je. 8 tahun lepas. 8 tahun lepas cikgu record guna Excel dan cikgu guna buku keras yang buku kulit tebal tu, dan buku tu pun masih lagi cikgu simpan sekarang. Ada dalam rak cikgu sebab dia memberi satu kenangan yang indah. So tiba-tiba Allah izin touch million ketika tu. So tu cikgu nak bagi tahu yang pertama adalah rekod jualan. So jualan perlu buat proses rekod. Okay, yang kedua, perlu rekod semua perbelanjaan. Semua perbelanjaan. Untuk rekod perbelanjaan ni boleh buat manual juga. Contoh kalau resit apa semua, kalau cikgu pakai apps Trello. So cikgu pakai apps Trello, so resit tu cikgu ambil gambar, lepas tu cikgu upload. Nanti bila balik rumah, barulah cikgu akan update cikgu punya apa orang kata record Excel cikgu tu. So terpulanglah nak pakai apa. So tu kalau orang kata buat perbelanjaan secara online lah. So yang penting kedua ni adalah rekod perbelanjaan. Semua yang melibatkan belanja. Keluar duit beli stok ke, keluar duit beli free gift ke, keluar duit beli reward ke, keluar duit buat marketing ke, apa saja proses perbelanjaan kita catat, kita rekod. Okey, jelas nombor 2, poin nombor 2. Poin nombor 3 adalah perlu kira berapa gross profit. Berapa gross profit? Macam kat sini, Puan Zaleha kata dah lama dah buat. Puan Zaleha tahu tak berapa gross profit setiap bulan Puan dapat? So untuk dapatkan gross profit ni, total jualan kita kena tolak total cost lah ataupun total perbelanjaan, okay, yang kita panggil dia expenses. Okay, expenses. So total sales, orang panggil, setengah orang dia panggil sale. Sama je tu. Okay, total sales tolak dengan total expenses semua dan kita dapatlah gross profit. So kita kena tahu gross kita berapa. So yang join malam ni, tahu tak kalau cikgu tanya berapa gross anda sekarang? Adakah gross anda tu orang kata mencukupi untuk anda kembangkan bisnes anda ataupun macam mana? Kalau tak boleh jawab gross berapa, maksudnya proses rekod anda tu masih lagi kena baiki lah. Okay, kena baiki. Yang keempat adalah buat analisa rekod dalam bentuk persen. So mungkin ada yang tak berapa nak jelas. So cikgu akan tunjuk satu contoh yang simple lah malam ni. Okay, satu contoh yang simple. Ni contoh dia. Contoh katakan jualan 156,489. Katakanlah kos marketing 23,000 something. COGS ni adalah cost of goods sold. Overhead ni adalah 56,000 lebih.
training katakanlah 10,000, reward dalam 28,000 something. So campur semua, total expenses adalah 134,561. So cikgu dah tolak siap-siap. So dia punya orang kata grossnya adalah 21,928, iaitu 14%. Adakah gross 14% ni okey? Siapa kata gross ni okey? Siapa kata gross ni tak okey? Boleh komen tak? Siapa kata pada pendapat dia kata 14% ni okey. Pada pendapat dia kata 14% ni tak cukup, cikgu. So rasa-rasanya 14% ni mencukupi ke tidak? Berapa gross yang terbaik? Cukup tak cukup 14% ni? Okey, nanti jawab sendiri yang tu . Ni contoh cikgu keluarkan daripada costing tadi. Okey, costing tadi kita kena tukar dia, convert dia dalam bentuk peratus. So daripada sini kita tengok marketing saja 15%, COGS dalam 10%, overhead 36%, training dalam 6%, reward dalam 18%. So kalau kita punya keadaan macam ni, apa tindakan yang kita nak ambil, dan kalau kita nak plan buat 1 juta jualan macam mana? Macam mana kita nak buat perancangan kalau kita nak buat 1 juta jualan? Okey, Zulaikha tanya, cikgu, kalau macam ejen takaful, production kira setahun kan? Jadi macam mana ya cikgu, boleh cadangkan untuk buat jumlah jualan? Nak kira bulanan atau tahunan? Okey, so bulanan perlu ada juga Zulaikha, sebab kita penting untuk kita catat dan kita boleh tahu berapa banyak lagi target yang kita belum capai. So kita boleh record manually lah, maksudnya mungkin dalam sistem dia akan extract setahun sekali. Tapi kita tak perlu nak tunggu sistem. Kita buat sendiri punya. Harap Puan Zulaikha jelas lah. So kalau daripada contoh yang cikgu bagi ni, mudah je nak buat 1 juta jualan. Okay. So sebelum buat 1 juta jualan tu, action yang mungkin kita boleh ambil, kalau daripada contoh yang cikgu bagi ni, pertama sekali adalah semak, kenapa overhead banyak sangat ni, sampai 36%. Adakah kita beri gaji yang sesuai pada tim? Adakah kita beri komisen yang sesuai pada tim? Adakah kita terlebih staff? Adakah kita ambil gaji terlalu banyak? Adakah sewa permis kita mahal? So mungkin yang tanda soal ni yang menyumbang kepada overhead kita tu tinggi. Jadi kita kena semak lah kat sini. So pernah berlaku juga pada cikgu. Cikgu beri commission team pada waktu dulu awal-awal bisnes, cikgu tak pandai nak kira. So cikgu belasah lah bagi banyak. So bila bagi banyak, last tolak-tolak semua, cikgu tak untung sangat lah. Jadi itu kesilapan yang pernah berlaku pada cikgu. So kita kena semak lah kalau overhead kita banyak, disebabkan apa sebenarnya? Disebabkan apa? Kadang-kadang terlebih staff. Kita ambil ramai sangat staff. Sedangkan performance, contohnya staff patut kita ada 5 orang. Tapi kita ambil 10 orang. Tapi performance sale kita tak berganjak-ganjak. Jadi overhead kita akan meningkat lah. Faham tak ni? Faham tak apa yang cikgu cakap ni?
So kena semak balik. Okay, kena semak balik. Yang kedua adalah mengenai reward tadi. Bila kita kira-kira 18% tu kita bagi reward. Adakah reward 18% tu sesuai? Biasanya cikgu nak bagi rahsia. Rahsia multi-million company biasanya dia bagi reward ni dalam 7 hingga 11% sahaja. 7 hingga 11% sahaja. Okay. Boleh follow setakat ni? So, jadinya kalau dalam contoh ni kita nak buat 1 juta jualan, 1 juta, maksudnya kita perlu spend marketing lebih kurang 15% iaitu 150,000. Ni unjuran lah yang kita boleh buat. COGS kita dalam 100,000. Overhead kita dalam 360,000 lah. Sebab dia 36 sen kalau mengikut yang tadi. Contoh tadi. Training 60,000, reward dalam 180,000 dan kita punya gross dalam 140,000. Maksudnya kalau kita tidak membaiki dekat mana-mana elemen tadi, kita nak buat jualan 1 juta dengan data yang kita ada, maksudnya untuk capai 1 juta jualan, kita perlu capai untuk marketing, kita perlu spend marketing dekat 150,000. So inilah cara pengiraannya. So kita nak dapatkan summary yang macam ni supaya kita boleh buat perancangan untuk kita punya bisnes. Dan kita nampak terus kita punya berapa keuntungan kita. So kalau kita dah atas kertas ni, atas kertas lah kita panggil benda ni. Kalau atas kertas ni kita nampak negatif, so itu big problem . So itu yang cikgu highlight kat sini. So kalau kita nak buat bisnes dengan senyum dan buat untung, pastikan kita buat 4 step tadi. Pertama, rekod jualan. Yang kedua, rekod segala expenses. Yang ketiga, kira gross profit. Yang keempat adalah keluarkan semua data-data yang ada maklumat kita tu dalam bentuk persen. Barulah kita akan nampak kat mana sebenarnya kita terlebih spend, kat mana sebenarnya yang kita boleh buat penjimatan, kat mana yang kita boleh orang kata baiki. So macam contoh kat sini kita nampak overhead besar. So sebenarnya benda ni kita boleh baiki. Kalau overhead ni kita dapat turunkan kepada 20%. Biasanya multi million company ni overhead dia lebih kurang dalam 20% lah macam tu. So kalau kita dapat kurangkan 20% overhead, automatik kita punya gross akan naik kepada 30%. Gross profit kita kalau contoh yang ni akan terus naik kepada 30%. Okey, jelas ke? Jelas ke? Ada apa-apa soalan tak? Ada apa-apa soalan? Ni kisah betul ni. Cikgu jumpa ramai yang dah buat 500,000 pun tak tahu macam mana nak analisa benda ni. Dan tak tahu company tak buat untung dan struggle. Ni betul ni. Bukan orang kata saja buat-buat cerita, tak. Jadi kalau yang belum ada, boleh bermula sekarang. Okey, buat rekod dengan baik, insya-Allah. Sebab data ni dia tak akan menipu. Okey, data tak pernah menipu. Biasanya kalau anda founder terutamanya kena clear bahagian yang ni. Kalau kita agent pun kita kena tahu juga kos ni supaya kita tak adalah macam kes tadi bila nak restock je nak kena cari modal lain tambah. Stok habis tapi duit ke mana lah?
Nak simpan pun tak ada. Zulaikha tanya, cikgu, perbelanjaan peribadi perlu masuk sekali tak? Okey, bagus soalan daripada Puan Zulaikha. Okey, perbelanjaan peribadi tidak boleh dimasukkan sebagai perbelanjaan dalam bisnes. Perbelanjaan peribadi dia perlu dibayar dengan duit peribadi lah. Duit peribadi ni adalah duit gaji kita. Yang cikgu sebut kat sini adalah perbelanjaan bisnes. Okey, perbelanjaan bisnes sahaja. Okey, ada lagi soalan? Cikgu boleh terima lagi satu soalan je. Sebab pukul 9.30 ni cikgu ada training company. Company ni ada ambil training dengan cikgu 6 bulan. So, kejap lagi cikgu akan bersama dengan company diorang. Okay, so cikgu boleh terima satu soalan lagi kalau ada daripada yang sedang menonton secara live lah. So daripada live yang simple ni, pertama sekali kita kena jelas untung berapa. So bila kita buat record, buat part step ni, kita akan jelas untung kita berapa. Yang kedua, kita tak akan takut nak restock. Macam dulu cikgu start jadi distributor satu produk. Boleh katakan orang kata sebulan tu dalam 200,000 lah restock. Tak takut nak restock sebab kita jelas berapa untung kita dapat. Kita nampak clear atas kertas. Kita dah nampak clear. Dan yang ketiga adalah bila kita selesaikan 4 step ni, insyaAllah kita tak takut pun nak ambil staff. Dan ada setengah orang dia kata takutlah cikgu, takut tak mampu nak bayar. Takut tak mampu nak bayar ni sebab kita tak jelas berapa kita untung, berapa expenses kita. Okey, terima kasih. Alright. So, sekiranya yang menonton ni nak cikgu punya tips yang seterusnya, boleh isilah dekat cikgu punya pin post tu. InsyaAllah cikgu akan hantar di email anda. Okay. So, cikgu mohon ampun dan maaf. InsyaAllah sesi live ni cikgu cubalah buat setiap Rabu malam selama 15 minit. Dan cikgu harap apa yang cikgu share ni dapat memberi manfaat pada yang mendengar, yang melihat sesi ni. Okay, terima kasih banyak. Minta maaf cikgu tak boleh nak spend masa banyak-banyak. Cikgu ada komitmen dengan 3 company lah seminggu, company luar, tidak termasuk company cikgu sendiri. So cikgu doakan semua yang melihat ni, semua yang menonton ni menjadi usahawan yang kaya raya dan bertakwa. InsyaAllah. Terima kasih semua. All the best dan terima kasih kerana tengok cikgu punya live ni. InsyaAllah kita jumpa minggu depan. Okay. Hari Rabu malam kita jumpa minggu depan. Okay. Assalamualaikum. Terima kasih. DA Bakar, Zulaikha, Zaleha yang cikgu nampak dekat komen lah. Okay. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Bye.